Dekat sini, dekat sini. Please. After. Kita tengok sini. Dah nyampe Saya tak nampak ni. Dia kena follow. tak pasti. Tu yang amat emas tu. Emas ni. Okey, so masuk. So dia tengok dia. Cuba tekan. Jangan. Kita boleh saya. Apa nama dia? Aku dah lupa. Cik, bisa bila tak tajam. Masih okey je. Yang nak masuk amak emas. Ada tak? Amak buat yang ada semua. Okey. Nak? Dah tak ada. Tempat. Boleh tak dia? Tempat dekat titik. Okey, dah masuk.
Dah ke? Dah masuk ke? Dah ada masuk tu, dah nampak dah. Okey ke Muaz? Kira kamera tak buka kan ni? Sedap. Tu buka dulu kamera. Macam mana tak pernah guna lah. Kejap Tak apa, slow-slow. Boleh tak? Kejap. Tutup separuh. You send it to go live. Boleh tak? As a guest. You can go live on audio. Oh, tak boleh ke? Live access needed to go live on video as a guest. You connect using audio only. Kenapa dia tak bagi? Nampak susahnya macam mana buat ni. Suara dengar? Suara dengar? Kenapa pula dah? Tak apa, ambil masa. Jangan risau. Kita je. Video. Okay. Abang Muaz malu. Tak, bukan dia malu. Kamera dia tak boleh nak buka. Sial dia. Dah hilang dah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Terima kasih sebab sudi bersama dengan kami pada hari ini. Tak apa, kita tunggu dulu Abang Muaz kita betul kamera. Alamak, I tak boleh tunjuk muka lah ni. Mesti sama juga lah. Sama juga. They connect using audio only. Kalau tak boleh, tak apalah kita teruskan. Tapi tak boleh nampak muka hang lah. My video back on the other side. Back. Dia punya kamera tak boleh buka. Pergi ke mana? Cakap like as I needed to go live on video. As a guest, you can go live on audio. Option. Explore, check interview. Ke dia ada syarat follower ke apa ke? Kita follower tak ramai kan? Macam tu lah. Bukan. Sekejap. Turn on. Jangan buat ayat sedih. Does have access? Access to join the video doesn't have access. Wait. Ya. Dia macam mana tu? Macam tu lah itu tak? Tak. Dulu. Kejap ya. Ini cuma boleh control voice saja. Gambar saya tak boleh control. Sebab dia macam dia kata kena access something lah. Macam
Dekat setting kau ada tak Muaz? Aku punya ada dia bagi untuk kamera tapi Tak boleh tekan? tak boleh tekan. Kat tetapan app Muaz, tak boleh kamera jap tengok. Dah lah. Tak apa. Sekejap ya semua orang. Kita betulkan dulu. Dekat tetapan apps, ada orang cakap tu, dekat tetapan apps Muaz tak allow kamera kot. Sekejap. Kasih website kita. Muaz, cuba pergi dekat apps TikTok, allow kamera. Kalau tak boleh, kita proceed je. Setting. Approve. Sekejap. Bismillah. Masih lagi tak boleh ke macam mana? Kan nak try. Tak apalah. Sama juga ah. Tak Tahu lah apalah. kenapa. Kita orang pun tak boleh sebab benda tu tak boleh access pada kita orang. So memang dekat kau punya setting saja. So tak apa. Nak rugi lah orang-orang kita orang punya follower tak boleh nak tengok muka kita punya tetamu hari ni. Sama juga. Live access needed to go live. Bla bla audio saja. Okay. Nanti lah kita godek-godek live. Tak apa sambil-sambil tu tak apa. So hari ni aku rasa macam kita guna kau aku je boleh tak? Kita nak santai-santai je. Boleh. Tak ada masalah. Okay. So selamat datang untuk yang baru masuk. So maaf sebab lambat sebab kita ada masalah teknikal sikit sebab benda ni bukan benda bidang kawalan kita tak rancang pun macam tu. So kita teruskan lah. Sebelum tu saya nak kenalkan diri saya yang mungkin baru first time, tak pernah masuk kita punya live sebelum ni. Nama saya Nurin Farisha binti Muhammad Suri, boleh panggil saya Nurin. Tapi kalau macam saya bukan nak kata famous, tapi kalau buat program dengan sekolah-sekolah ke untuk pengetahuan Muaz sendiri, orang biasa panggil saya Sri Surin. Gitu Sri Surin. So macam boleh dan saya merupakan kaunselor lah dekat MPAC ni. So dekat MPAC ni kita ada projek kecil yang dinamakan MPAC Counselling. Right. So kita sekarang tengah banyak bercerita tentang podcast dengan cerita macam-macam menerusi saluran yang kita namakan sebagai MPAC Celoteh. So kita gunakan saluran podcast lah. Podcast biasanya orang panggil untuk macam berdepan. Tapi sebab kita ada ramai tetamu tapi tetamu kita semua jauh-jauh. Kan? Macam Muaz sekarang kat mana Muaz? Dekat Terengganu. Tu dia kat Terengganu. Okay, so dia dekat Terengganu sekarang ni. So mungkin agak susah. So untuk yang baru masuk, saya minta maaf untuk bagi pihak kami. Ada juga daripada pihak Muaz sendiri. Tak boleh nak tunjuk muka. Bukan Muaz pemalu orang ni. Muaz bukan pemalu. Okay. Kita dah pakai semat-semat lah. Tak boleh buka kamera pula. Sayang lah. Kan. Tapi tak apa. Nak macam mana benda ni bukan kawalan kita. Kan. So tapi tak apa. Nanti mungkin gambar smart-smart tu boleh bagi pada kami. So kami boleh attachkan dengan sini. Dekat dalam YouTube kan sebab nanti kita nak buat YouTube kan. So macam kau boleh attachkan. Kau gambar smart-smart sikit kan. Macam tu. Tak pandai selfie lah pula. Alamak. Dia dah sayang lah. Dah smart. So already tak dapat. Udah hilang pula.
Saya nak guna, tak apa kita sementara tunggu Muaz masuk kembali. Mungkin ada masalah lain. Saya nak gunakan kesempatan ni untuk kita sedekahkan Al-Fatihah untuk kita punya saudara-saudara kita dekat Palestin. So sekarang ni tengah ada peperangan dekat sana. So kita gunakan masa ni untuk Yelah, untuk kita muhasabah diri terhadap peristiwa yang berlaku di Palestin. Alright, so saya tak nak sembang lama. Saya tahu topik ni hangat. Antara topik yang banyak respon dia kat Google Form. Ni memang saya tak sabar dah nak share kan. So saya nak tahulah daripada Muaz sendiri, mungkin boleh kenalkan diri dulu. So Muaz daripada mana, asal mana kan. So silakan. Okay, baik. Dengarkan Nurin kan? Dengar. Alhamdulillah dengar. Okey. Aku tak godek apa-apa lah. Kang terkeluar pula nanti. Okey, baik. Nama saya Ahmad Muaz bin Alias. Saya berasal dari negeri Kedah kan. Kedah tapi start 2018 kot dah mula berhijrah kan. Start sambung degree di Terengganu UMT dalam bidang sarjana muda kaunseling. Okey, dan alhamdulillah lah telah graduate untuk degree tahun lepas 2022 kan. Betul kan? 2022. Betul. So sekarang sedang menyambung pengajian lagi lah. Saya sambung lagi dalam bidang dalam master. Di samping tu juga ada sebagai pembantu penyelidik lah di UMT juga. So saya memang tak boleh tinggal UMT, tak tahulah kenapa kan. Tak boleh tinggal UMT. Duduk kejap dekat tempat lain lah. Balik. UMT tu. Sayang sangat. Sayang pantai dia je. Kita sayang memori di sana. Memori di sana. Susah. Memori banyak. Mana satu tu. Okay, tak apa. Kan, soalan-soalan cerita, soalan-soalan cepumas kan. Tu kita tak tahu. Mungkin tiba-tiba saya akan attack ke? Tak tahu kan. Itu dah lari daripada pengenalan diri tu. Itu jauh tu. Okay, so itu antara, dan untuk pengetahuan semua juga, saya dengan Muaz ni sebenarnya adalah classmate dulu. Kita orang ni classmate. So dia dan saya dua-dua adalah pelajar sarjana muda counselling. So dia insyaAllah sekarang ni kami dua-dua tengah menjadi kaunselor berdaftar lah. Jadi untuk perkongsian hari ni, macam yang kita diwar-warkan dekat social media dan sebagainya tentang sakitnya lah putus cinta ni kan. Kan, tapi sebelum kita pergi kepada sakit putus cinta tu, so kita nak tahu jugalah apa pandangan kau kan Muaz tentang suka, sayang dan cinta. Apa beza antara tiga benda tu? Okey, aku rasa untuk soalan ni, suka, sayang dan cinta ni mungkin atas orang lain-lain lah kan. Mungkin ada orang yang akan setuju dan ada yang tak setuju. Tak apa, it's okay lah. Benda yang melibatkan hati dan perasaan ni bergantung kepada masing-masing. Tapi untuk akulah, bagi aku bila cakap pasal putus cinta ni, dia memang tak lagi lah daripada suka, sayang dan cinta kan. Sebab kadang-kadang mungkin ada orang yang bercinta tapi tak ada rasa suka, sayang, cinta. Tapi kebanyakannya itulah kan. Kalau aku dulu pun mesti kita ada rasa kalau cakap aku mungkin akan ni, cakap Nurin je lah. Kalau Nurin pun bila bercinta mungkin dia ada rasa suka, sayang, dan itu yang akan membawa kepada percintaan tu. Jadi untuk aku suka ni dia lebih kepada permulaan, kepada lebih mendalamnya ikatan cinta dan sayang tu. Suka ni dia more kepada, bagi aku dia keterujaan kita lah, rasa perasaan kita yang positif terhadap apa yang kita tengok tu. Dia boleh jadi dengan orang, bagi aku dia boleh juga jadi dengan benda ataupun perkara lain. Contoh, kalau aku bila kita tengok artis kan, aku sukalah artis ni sebab dia nyanyi sedap. Boleh jadi suka sebab nyanyi sedap. Lepas tu boleh juga jadinya macam benda yang selain daripada orang kan. Aku suka duduk Terengganu sebab pantai dia. Suka tu dia sangatlah general, sangatlah besar, dan tak ada masalah lah untuk manusia macam kita ni kan, lumrahnya untuk sukakan kepada sesuatu. Tapi dia kurang ataupun dia lebih kepada permulaan untuk masuknya kepada sayang. Level kedua aku letak sayang lah. Aku letak sayang sebagai tahap yang kedua. Sayang ni dia lebih mendalam berbanding dengan suka. Bila adanya rasa sayang, dia more kepada melibatkan kuasa rasa nakkan attention, perhatian kan. Kalau kepada seseorang lah kan.
sayang kepada seseorang lebih kepada nakkan satu perhatian, nakkan rasa peduli. So bila mana ada perasaan tu, maka bagi aku waktu tu dah wujud dah rasa sayang. Dan juga sayang ni boleh kepada, bagi aku dia macam berbalik lah, dia berbalik. Contoh kita bagi dia rasa sayang, kita bagi sayang kita dekat dia, so kita nak dalam masa yang sama orang tu pun sayang kita balik. Tu untuk sayang lah bagi aku. Dan yang terakhirnya, yang peringkat ketiga ni, perasaan cinta. Cinta ni aku rasa dia lebih mendalam lagi, disebabkan bila orang ni dah ada rasa cintanya. Cinta ni macam contoh ibu dan ayah, suami isteri kan, dia boleh berkorban waktu tu. Dia boleh bagi komitmen dan dia boleh bagi tanggungjawab. Bagi akulah, kalau sayang ni kadang-kadang bila sayang ni dari jauh boleh sayang, tapi kalau cinta ni, kalau boleh kita nak dia dekat dengan kita, kalau dia susah kita nak tolong dia. Dan kita pun waktu macam tu, bila dah cinta ni tak mengharapkan apa-apa balasan pun. Simple je contoh, kalau pasangan kita pasangan kita dalam susah dan sebagainya, perlukan duit ke, kita bagi. Dan kita pun tak mengharapkan yang kau kena bayar balik duit aku. Tak ada macam tu lah. So itulah kot, serba sikit. Faham. So dengan kata lain, apa yang kau cuba cakapkan, suka sayang cinta ni dia lebih kepada, yelah, generally it's a feeling, dia adalah perasaan. Dan juga Muaz ataupun kau sendiri cakap perasaan-perasaan ni macam level. Yang level yang pertama suka kan, yang level yang kedua adalah sayang, dan level yang ketiga adalah cinta. Yang mana kalau sayang tu daripada jauh pun boleh kan. Kalau cinta ni kalau boleh kita nak dekat dengan dia, kita apa-apa kita nak berkorban, kita nak tolong dia dan sebagainya, dia lebih kompleks. Tapi kalau suka dia general. So itu sedikit kepuasan lah atas apa-apa yang dikongsikan oleh Muaz sendiri. So wait, aku nak tanya kau pernah bercinta tak sebelum ni? Tengok muka tak isa, tak pernah lah. Tak, kalau aku lah, okay. Are you sure tak pernah bercinta? I mean, okay, aku bagi kita cerita betul lah. Kita cerita betul lah kan, disebabkan aku tengok live aku ni, tunang aku tak ada kan, so boleh lah kita reveal sikit. Okay. Alright, make sure record ni buat live kena hide dulu daripada dia. Gurau. Okay, tak, dia okay. So aku ni kalau ikut bermulanya momen-momen percintaan tu daripada tingkatan 2 lagi, tingkatan 2, tingkatan 1 macam tu lah. Awal lah bagi aku. Tapi sekarang dengan cerita ada yang sekolah rendah pun dah ada lah. So aku sekolah rendah tu alhamdulillah lah suci lagi. So naik sekolah menengah. Itulah daripada tingkatan 1 lah rasa. Penang. Faham. So maksudnya dengan kata lain, definisi cinta tu ikut orang. Lepas tu dan dia tak ada limit umur. Dengan kata lainnya kau pun bercinta waktu umur kau muda lagi. Time apa? Tingkatan 1 kan? Ya, tu umur apa? 13 lah makna. 13. Kira dah kira tua lah tu. Dah boleh dapat PhD dah. Okay. So macam, yelah, I believe that macam time umur 13 tahun yang kau claim kau bercinta tu. Tapi yelah, adakah pasangan sekarang ni, dia macam bukanlah orang yang kau kenal dulu, betul tak? Betul. So betul. Macam mana kau deal dengan perasaan, yelah, bila kita dah bercinta, macam aku cakap lah, bila kita cinta ni dia punya level dah level lain kan. Dia level dia dah macam dalam sangat-sangat. So macam mana kau macam putus cinta time tu? Kau meroyan ke apa ke, ada tak? Okay, untuk aku sendirilah kan, kalau cerita akulah, of course bila bercinta tu dan benda tu tak jadi, akan meroyan lah. Dia punya keyword dia meroyan. Meroyan tu maksudnya dalam emosi yang tak begitu stabil kan, kacau bilau. Dan benda tu aku rasa aku dah berhadapan beberapa kali lah. Kalau cakap berpuluh kali buayanya beberapa kali lah kan. Disebabkan atas orang juga. Kalau jenis aku ni, walaupun tadi aku bagi tahu umur 13 tahun dah bercinta, tapi bila mana aku start untuk bercinta, waktu tu aku akan ada rasa tanggungjawab. So ingat lagi ni bukan benda yang kelakar, tapi umur aku 14, 15, waktu tu aku dah fikir macam bercinta untuk menghalalkan. Untuk aku waktu tu. So bila dia bukan suka dah waktu dia
cepat untuk jump kepada sayang. So bila mana aku ada feeling yang macam Tujuh tu, matang. kan? Ada yang kau ambil uyur matang awal. Atau emot lah, kita manual. Okay, sama-sama. Jadi bila sampai tahap yang macam tu, bila perhubungan tu tak jadi, dia akan rasa sakit, sedih yang berat. Dan suka juga aku nak bagi tahu yang aku datang ke UMT ni pun masa isi UPU tu minta jauh-jauh sebab apa? Sebab tak nak duduk Kedah. Dia punya feeling. Apoi, Allah tu dia punya salah tu sekarang. Tapi macam satu negeri problem. Ya, sebab nak bawa diri, orang kata kita bawa diri jauh sikit. Mana paling jauh? Duduk Sebian. Okey, Terengganu 8 jam. Okey, Terengganu. Itulah, maksudnya meroyan tu ada. Bila mana meroyan ni, kalau situasi aku, kita dah ada pengalaman benda tu. So, sampai waktu sekarang pun, aku lebih suka relatekan dengan perkara yang sekarang. Sekarang kita pun dah umur pun dah matang dan sebagainya, 25. Dan kita tengok pula orang di bawah kita, adik-adik kita dan juga kawan-kawan kita yang umur 18, 19. Dia tengah berhadapan dengan fasa yang sama. Fasa yang nak bercinta, nakkan seseorang kan. Nakkan seseorang untuk share emosi, share perasaan diorang. So waktu tu kadang-kadang break up, biasalah kan zaman remaja. So itu yang aku akan konsak balik, macam perasaan yang berlaku meroyan yang kau sebut tu. Macam mana nak deal dengan benda tersebut. Kadang-kadang meroyan ni sebenarnya untuk rasa sedih. Orang kata meroyan ni sedih lah kan. It's okay untuk kita rasa sedih bagi aku. Bila mana putus, jangan cepat jam nak move on. Kadang-kadang kita nak tunjuk yang kita ni gentle lah kan, macam kuat lah, sadar kan. Putus cinta je tu macam aku boleh dapat orang lain lagi yang better daripada kau. Itu ayat biasa kan, kita tak nak kalah lah. Tapi bagi aku, bila mana kita jump to move on, kita rasa inilah move on aku ada perempuan lain, aku ada lelaki lain. So itu sebenarnya tak bagus kalau diri kita belum heal, belum sembuh lagi pada waktu itu. Mungkin juga pada waktu kita meroyan dan kita cari perempuan atau lelaki lain, waktu tu kita pula yang akan lakukan benda yang sama terhadap pasangan yang baru kita kenal tu. Sebabkan kita sendiri tak move on. Kita jump move on dengan terlalu cepat. Bukan nak kata semua orang tak boleh move on cepat, tapi ada yang boleh move on cepat, bergantung kepada tujuan dia bercinta tu. So dia cakap, tapi kalau bagi aku fasa aku move on sangat lama lah. Tapi ada orang yang kita dengar cerita junior-junior kita lah kan, adik-adik kita, dia boleh cari partner dalam masa 2-3 hari dan dia boleh kekal pula dengan partner tu begitu lama. Ada rasa sayang. Okey lah kan atas orang. Aku tak boleh nak cakap, tapi based on situasi aku, itulah yang berlaku. Faham. Sebab macam kalau macam yelah, pada aku untuk move on ni dia beza-beza ikut orang kan. Lepas tu ikut orang satu lagi ikut level attachment dia dengan orang tu macam mana. Sebab macam ada orang dia memang dah anggap pasangan dia to everything kan. Mungkin it's hard for them untuk lupakan lah orang tu kan, betul tak? So macam ada orang mungkin sampai bertahun-tahun. Tapi macam yang macam kau cakap tadi, ada yang sampai tu 2-3 hari dah jumpa dah pengganti dia kan. Tapi dia bergantung pada orang tu jugalah sebenarnya. Dan apa yang Muaz cakap tadi adalah yang mana kita ni sebab bila kita berjumpa dengan orang tu, apa niat kita? Apa niat kita in the first place kita approach orang tu. So itu sangat-sangat penting lah. Walaupun kita bercinta mula seawal umur 13 tahun kan Muaz kan? Betul. Bila mana orang tanya aku kan, contoh budak-budak baru break up dan sebagainya, soalan pertama aku akan tanya, apa tujuan kau bercinta? Apa tujuan kau? Kau nak apa dalam relate kau? Ada yang kata sekadar nak buat kerja sama-sama. Ada kata sekadar nak tunjukkan aku pun ada boyfriend, girlfriend kan. Tapi ada juga yang nak bawa kehidupan kepada fasa yang baru. So atas tujuan tu, kalau katakan bagi aku umur 13 tahun dan bercinta disebabkan macam ada nakkan keseronokan, nakkan rasa ni ada partner. So mungkin benda tu dia tak adalah sampai meroyan ke tahap yang aku sebutkan tadi, sedih berpanjangan dan sebagainya. Sebab bergantung kepada tujuan jugalah bagi aku. Kadang-kadang
perempuan, contohlah perempuan ni tujuan dia sekadar bersukaria. Lelaki ni tujuan dia nak bawa hidup bersama ke level yang lebih tinggi. So kadang-kadang dia perbezaan lah waktu dia heal tu. Yang perempuan ni bila break up mungkin dia kurang sikit sebab tujuan dia semua nakkan sokongan emosi, dan bila hilang lelaki ni dia boleh cari orang lain yang boleh bagi sokongan emosi yang sama. Itu mungkin benda tu yang tujuan dia. So untuk orang lain lah. Macam tu lah aku rasa. General Tapi tu bahaya ayat-ayat macam tu, bahaya tu. Perempuan mana problem tu. Mungkin itu perempuan yang Muaz jumpa lah kot kan. Tapi cerita-cerita yang kita dengar lah. Cerita-cerita yang kita dengar. cerita-cerita. Faham. Bukan tak maksudkan sesiapa. Okay, alright. So saya rasa untuk sebelum saya teruskan untuk kita tanya untuk kita punya viewers, yang kalau ada benda yang korang nak share ataupun maklum balas bila dengar apa yang Muaz apa satu aku macam apa feedback yang korang rasa korang dapat, yang korang rasa boleh komen ke, just komen je dekat bawah, insyaAllah kami boleh baca satu persatu insyaAllah. Alright, so saya rasa tanpa buang masa kan, kita pergilah Google Form ni kan. Saya pasti mesti ada orang yang macam tak sabar-sabar mana satu aku punya respon, kenapa tak baca lagi kan. So alright, untuk Muaz lah, kau nak nombor berapa Muaz? Kita ada 11 respon. Banyak ni kau nak layan. Aku tak tahu. So 1 sampai 11 kau nak nombor berapa Muaz? Aku suka nombor 4 lah Nurin. Angka 4 ni menarik lah. Nombor 4 Bismillahirrahmanirrahim. Okay, nama dia You. Nama samaran dia You je. Dia letak You. Okay. So apa dia cakap? Putus tak semestinya penamat, daripada tertanya putus atau terus dan bertahan. Ni macam lagu ni. Putus atau terus dan bertahan terluka sebab selalu jadi rumah singgah semata, akhirnya tanpa rasa bersalah. Aku rasa dia geng-geng galau ni. Kejap. Dia punya ayat dia macam menarik juga. Daripada terus tertanya, putus atau terus dan bertahan terluka sebab selalu jadi rumah singgah semata-mata, maka akhirnya tanpa rasa bersalah perhubungan itu harus diakhiri. Mungkin lah maksud dia involve dalam toxic relationship yang mana dia kata dia tersakiti. Kita tak tahu lah level apa kan dia tersakiti tu. Mungkin dia tak rasa disayangi ke, ataupun dia rasa dia take for granted kan. So lalas dia bertindak untuk tanpa rasa bersalah dia putuskan hubungan tu. So kita nak dengar lah sikit kau punya feedback bila dengar orang yang macam ni. Yelah dia involve dalam toxic relationship, and then is it okay untuk dia keluar daripada hubungan tu? Jadi rumah singgah lah Nurin kan. Betul. Dia macam mana cinta monyet tu tak cinta sebenarnya bagi aku lah. Walaupun kita kata zaman umur remaja ni cinta monyet, tapi dia tetap cinta. Kita tak tahu level cinta dia setara berapa banyak, se-level mana rasa cinta dia tu. Jadi untuk situasi yang jadi rumah singgah ni bagi aku takziah lah. sebab diperlakukan sebegitu. Tapi dalam masa yang sama aku rasa lah pengalaman tu penting juga sebenarnya bila jadi rumah singgah ni. Kalau kau orang yang orang kata bagus dan orang yang ada hati nurani lah, kau takkan buat benda yang sama dekat pasangan kau yang lain. Benda tu yang penting lah. Bila kau dah kena jadi rumah singgah kan, orang cuma duduk dengan kau semata-mata untuk share perasaan dan juga dia punya rasa kebersamaan dia tu sahaja. Nak orang lain rasa apa yang dia rasa sahaja, cara sedih dia nak orang dengar. Dan kau waktu tu kau pun salah juga kan, kau pergi taruh harapan yang tinggi sangat. Kenapa kan? Hati-hati Muaz, kena tag kau. Tiba-tiba terkenangkan sama pula yang tanya soalan tu. Mungkin orang tu. Tapi itulah yang pentingnya bagi aku, bila dah duduk keadaan macam tu, ambil dia sebagai satu pengalaman sajalah. Nak heal dengan benda tu agak susah, sebab bila orang yang lakukan kita rumah singgah tapi dalam masa yang sama kita bagi dia rasa cinta, so memang kita akan sedih. So untuk jangka masa yang awal-awal terjadinya benda tu, kena akui yang kita dalam zon sedih.
dan memang kita rasa benda tu uh, tak boleh ni lah, kita tak boleh nak terima lagi ke apa, kita bagi tahu, kita jujur dengan diri kita, aku tak boleh terima kenapa dia buat aku macam ni, aku sedih. Cari someone, biasanya counselling lah. Saya ni, pengalaman aku lah, aku rasa counselling ni lah yang membantu aku untuk heal sebenarnya. Jujur cakap, untuk mana-mana percintaan aku yang sebelum ni pun, sesi counselling ni yang membantu. Sebab bagi aku, takkan ada orang yang akan dengar cerita kita sebaik kaunselor dengar. Sebab kaunselor dia dengar, dia ada kaedah macam mana untuk bantu kita, untuk bagi bukan bagi solution lah, untuk bawa kita ke arah kesedaran diri kita yang sebenarnya. Berbanding dengan orang lain, mungkin Kan luar dah ganu kau ni weh. keluar lah. Bunyi ganu dia. Okay, mungkin teruskan. Sorry ganu. Kat mana tadi? Tak mungkin tentang pasal kita tersakiti dekat bila bercerita dengan kaunselor tadi. Bercerita dengan kaunselor kan. So bagi aku cerita. Bercerita bila kita dalam keadaan yang sedih, baru putus cinta. So benda yang paling terbaik bagi aku untuk aku cadangkan adalah berjumpa dengan kaunselor lah. Kalau tak boleh jumpa kaunselor pun, jumpa kawan-kawan kaunselor pun boleh lah. Walaupun kawan tu mungkin dia akan bias sikit, jaga hati kan. Tapi itulah yang terbaik, sebab kita boleh meluahkan tanpa ada rasa judgement daripada pihak yang mendengar tu. Sebab kawan-kawan mungkin akan bagi suggestion. Biasanya dia akan bagi suggestion, kau buat gini, macam tu, buat macam ni. Mungkin keadaan tu tak membantu, mungkin kadang-kadang membantu. Tapi bila kaunselor ni, insyaAllah dia akan bagi kita jalan yang terbaik lah. So kaunselor ni bagi satu je rasanya, untuk terima apa yang berlaku tu je. Kadang-kadang kita tak move on dan sebagainya sebab kita masih lagi tak menerima bahawa dia tu dah bukan milik kita. Macam rumah singgah pun lah kan, kita duk rasa yang dia tu sayang kita, tapi kita tak boleh terima yang dia tu nak orang lain berbanding dengan kita. Tu je. Secara kasarnya lah kan, nak terima penerimaan diri kita tu sebenarnya yang akan menggerakkan kita selepas ni macam mana. Ada komen daripada The FZ yang mengatakan komen Muaz tentang kata Buya Hamka, cinta ada banyak pintu, pintu terbaik lewat rasa kasihan. Saya bukan orang puisi, tapi FZ mungkin boleh jelaskan tu apa maksud pintu terbaik lewat rasa kasihan tu. Dia punya ayat yang last tu. Untung saya ada kawan dengan kaunselor, Masya Allah, untungnya. Dia FZ, sebab perempuan tak terima cinta sebab kesian ni. Betul. Maksudnya macam mana je? Maksudnya cinta sebab kesian. Mungkin mana part kesian? Tapi tak apa, mungkin ada kefahaman ataupun dia ada fikirkan something yang bercerita yang mungkin dia teringat kan. Mungkin boleh jadi dia fikirkan lelaki tu perempuan tak boleh terima kalau lelaki tu approach sebab kesian. Macam tu ke? Dia FZ cuba jelaskan. Sementara FZ nak jelaskan apa yang dia nak jelaskan. So kita pergi kepada satu lagi untuk kita punya Google Form. Tapi saya nak macam respon daripada penonton. Agak-agak kan korang nak nombor berapa untuk saya baca? Seorang je. Ada tak respon? Kalau tak, kita bagi dekat kita punya tetamu lah. Ada tak? Ke Safwan Yaakob boleh cakap nak nombor berapa ke? Siapa lagi? Ada Nino ni kan? Nino pun ada. Ada tak? Ada. Kalau tak ada, saya nak bagi dekat okay, tak apalah, kita kepada pergi sementara. Mungkin diorang tengah confused nak fikir nombor berapa. Tapi kita pergi kat Muaz, kau nak nombor berapa? Kita dah nombor 4 dah settle. Fikir nak nombor berapa? 7. Oi, nombor 7 lah. So nombor 7. Okay, bahasa Inggeris. Ambil hang. Okay, semoga aku faham. Sempat nak translate ni. Dia punya nama mana dia letak dash je. Dia cakap sini, I want to go back to the time when I was with her. We planned on marriage, spending our life together, growing up together. We couldn't see she continue love me in our difficult time. Why did she give up so
so early, how can she just throw me out of her life like this? It hurts too much when I think of her. It physically hurts my heart. So maksudnya, dengan kata lain, dia memang betul-betul dah suka kat orang ni kan. Suka dekat perempuan ni lah, sebab saya assume yang menulis ni adalah lelaki. Kan? So macam dia katalah dia ada plan untuk berkahwin kot dan tua bersama dan sebagainya. Tapi end up dia ditinggalkan macam tu. So agak-agak lah. Untuk Muaz sendiri, so Muaz rasa macam mana untuk jawab kita punya maklum ni? Okey, aku rasa yang ni betul-betul agak yang sesuai lah dengan keadaan umur kita sekarang pun. Di mana bercinta tu lebih kepada nak menghalalkan tapi tak jadi kan. Betul? Tak jadi, tak diberikan, tak dipersetujui lah maksudnya. Tapi bagi aku, kalau back aku punya jawapan akulah. Ni untuk benda yang pernah jadi kat aku juga. Aku berbalik kepada qada kita lah. Allah Ta'ala punya perancangan lah orang kata kan. Macam mana pun kau cincang lah tali tu kat belah mana pun, kau potong lah apa pun, kalau Tuhan kata tak izinkan, maksud dia bukan milik kau lah. Biasa aku pegang ayat tu je sebenarnya. Kalau kita ulah panjang pun baliknya itu juga. Kalau Tuhan tak izinkan, memang takkan boleh lah. Sebab kita benda-benda yang tak jangka ni boleh jadi. Dah bertunang, dah nak berkahwin. Banyak kawan-kawan aku yang putus tunang juga. Dan dia ambil masa yang lama weh. Macam kawan aku ada yang dekat UMT ni 2-3 tahun untuk bercinta, cari pasangan. Dan dia pun macam dah tak ada rasa nak mencari. Yelah sebab dia dah rasa perempuan tu segala-galanya, lelaki tu segala-galanya dalam hidup dia. Tapi kita back kepada kata apa, qada kita lah. Di mana setiap apa yang dah disusun tu cantik dah. Cuma kita kena bersabar. Itulah aku pesan orang ni, cuma bersabar, masa dia akan sampai. Masa dia akan sampai untuk kita. Kalau tanya aku, kalau aku kata contoh sekarang aku dah fasa yang macam nak berkahwin dan sebagainya. Aku pun pernah rasa benda yang sama. Macam aku cakap kat kau Nurin, aku start bercinta 13 tahun dalam masa umur 13. Dan umur 13 tahun tu pun aku dah rasa nak bawa dia ke arah yang halal. So kau bayangkan keperitan yang aku rasa 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun sampailah aku sekarang umur 25 tahun. Tempoh masa yang agak panjang. Tapi mungkin Allah singkatkan masa aku untuk perkara itu kan. Bab ni aku start awal dan aku sampai pun awal juga ke penghujung. Tapi mungkin orang lain dia mula lambat. Dia start bercinta umur 20. Percaturan Tuhan kan, percaturan Tuhan. Dia tak ada kurang, tak ada lebih. Semua yang terbaik untuk kita. Pegang itu sajalah. Apa-apa pun. Faham. So macam dengan kata lain lah, mungkin lah untuk yang bertanyakan soalan ni, aku anggap benda ni serius lah. Okay, so mungkin somehow ada setengah orang dia macam memang agak struggle untuk move on kan. So agak-agak apa sebenarnya mindset yang terbaik untuk kita letakkan? Yelah tadi kau cakap pasal ikatan dan sebagainya, itu untuk qada dan qadar Tuhan dan sebagainya kan. Tapi dari segi aspek counselling sendirilah ataupun perspektif psikologi sendiri kan, macam mana kita nak betulkan balik mindset kita? Sebab yelah kadang-kadang bukan kita tak tahu pun benda tu, sebab bukan kita tak faham pun konsep qada dan qadar tu, tapi sama benda tu macam still mengganggu kita. So agak-agak kau kan, apa yang dia boleh buat untuk bantu diri dia at least lah macam tu. Okay, aku bagi 5 Kalau yang pertama dari sudut perasaan dia kena terima dan hadap lah perasaan yang dia sedang rasa tu. Pentinglah untuk mengakui rasa sedih, kecewa atau marah dia tu. Dan cuba jangan untuk sembunyikan ataupun nak tekankan lagi perasaan tu. Maksudnya macam aku cakap tadi, jumpa kaunselor ke apa ke, yang lebih boleh bantulah, yang betul-betul yang tempat yang boleh bantu. Yang kedua, bagi masa untuk diri, untuk bersedih tu. Bagi masa untuk diri sendiri, itu penting. Kan sebab setiap orang dia berbeza waktu heal dia tu, waktu dia boleh move on tu. So jangan terlalu rushing dan jangan terlalu lama pula. Tu selalu aku pesan jugalah, dah sedih, make sure ada tempoh berapa banyak. Dan dalam tempoh kita bagi masa untuk diri kita tu, apa planning yang kita buat untuk pulihkan balik diri kita, pulihkan balik semangat kita.
Kan apa yang kita dah buat, kita buat hobi baru ke, kita bersosial dengan rakan-rakan, banyak join aktiviti ke, apa yang kita dah buat. Itu penting juga. Kalau bersedih je tanpa buat apa-apa, takut dia boleh membawa kepada benda yang lagi buruk lah. Yang ketiga, elakkanlah daripada berhubung dah dengan partner kita tu. Dari sudut kalau lepas bercinta, bekas partner kita kan dah tahu putus tunang dan dia pun dah ada bawa, memang nekat dia pasangan bekas pasangan pun dah nekat nak bawa diri, nak bawa haluan masing-masing. Kita tak payahlah pergi berhubung lagi dengan dia. Jangan tambah attachment lagi. Yang keempat, cari sokongan lah. Cari sokongan sama ada mak ayah ke, adik-beradik ke, kawan-kawan ke, kaunselor ke, orang yang selesa dengan kita dan orang yang kita boleh percaya dia boleh tolong kita. Yang kelima apa dia? Fikirlah bahawa kesejahteraan fizikal dan emosi kita ni lagi penting daripada segala-galanya. Kan? Sebab panjang lagi umur kita. Kadang-kadang ada yang 17, 18, 19, 20. Ada yang kes nak bunuh diri dan sebagainya. Saya selalu cakap, adik fikir, adik perjalanan kita panjang lagi. Dalam tempoh 20 tahun, 10 tahun, banyak benda yang boleh berlaku. Banyak benda yang kita boleh cari, boleh explore lagi. So takkan kita nak hancurkan hidup kita pada usia 18-19 tahun dengan nak rasa bersedih 5-6 bulan macam itulah. Sayang diri kita lebih daripada sayang orang lain lah. Betul. Sebab bila kita sayang diri kita pun, contoh kita sayang diri kita, memang automatically kita akan bagi kasih sayang baik kepada ibu ayah kita. Kita akan share kasih sayang kita kepada kawan-kawan kita. Sebab diri kita pun berharga kita rasa. Itulah 5 benda tu lah. Betul. Sebab macam ada orang lah, macam ini, this is my opinion lah. Sebab aku tertarik dengan apa yang kau cakap tadi macam untuk kita utamakan diri kita dan macam tak adil untuk kehidupan kita kan panjang lagi kan. So macam tak adil untuk kita macam as if hukum diri kita. Sebab yelah, yang mungkin yang bersalah yelah macam tak mungkin, yelah setiap perhubungan tu ada punca-punca yang menyebabkan hubungan tu tak jadi. So apa pun puncanya sekalipun, macam tak adil untuk kita hukum diri kita terlampau lama. Betul, at first kita kena validate dulu emosi kita, macam Muaz cakap tadi, yang mana kita kena tahu dulu okay apa yang aku rasa sekarang ni, apa semua kan. Tapi jangan terlampau lama, sebab kehidupan nak tak nak kena teruskan. So mana nak tahu kan, one fine day kau akan berkawan balik dengan orang tu ke, kau akan mungkin perhubungan tu akan jadi level. Sebab ada je orang macam putus tengah jalan, lepas tu mungkin dipertemukan sebab jodoh kan rahsia Tuhan tu tak. So macam dipertemukan semula dan sebagainya. So sekali pun lah tak jumpa dengan orang tu semula, mungkin kau ada orang yang lebih baik yang menunggu dekat depan mata. So cuma yelah kita terlampau stuck duduk lama-lama dekat peristiwa yang agak hitam dalam diri kau. So macam jadi tak boleh nak keluar. Jadi stuck. Alright, so macam aku rasa aku nak teruskan dengan next question lah kan. Untuk next question untuk Muaz. So agak-agak lah, antara lelaki dan perempuan. Kan, ni soalan ni bahaya juga ni. Saya harap Cik Muaz kita tak bias ya. Cik Muaz kan kaunselor. Antara lelaki dan perempuan, siapa yang lebih susah move on? Silakan. Wah, ni soalan ni memang tak bias. Sebab aku rasa macam aku cakap dengan kau tadi lah, dia bergantung kepada tujuan seseorang itu bercinta. Kalau yang datang kat aku tu lelaki, sebab aku banyak relate dengan apa yang aku dengar daripada orang lah kan ni. Contoh yang datang tu kat lelaki, aku akan tanya benda yang sama juga, tujuan dia apa. Tapi bukan nak bias, tapi itulah yang based on kita dengar. Lelaki ni dia more kepada komitmen kan. Usia dia, contoh bila kita jumpa usia 18, 19, 20. Tapi perempuan ni dia lebih kepada emosi, dia nak sharing emosi. Dia nak lebih kepada hubungan emosi, fizikal, dia nak bersama. Dia lelaki more to commitment kebanyakannya. Tapi ada juga lelaki yang buaya pun. Ada jumpa banyak juga buaya. Tapi yang buaya ni biasa dia tak jumpa kita. Sebab dia akan go to perempuan lain. Kan? So kurang sikit cerita pasal buaya ni. Tapi itulah aku nak kata, lelaki dengan perempuan mana yang lebih cepat move on bergantung kepada tujuan dia bercinta tu je. Kita kena tanya dia apa tujuan dia bercinta. Sebelum kita kembali kepada FZ, ada Nino ni cakap, dia kata habis tu move on awal ni tak ada tujuan ke? Sudah. Cakap Muaz, kenapa Muaz?
Move on awal tak ada tujuan. Maksudnya kan tadi, macam tadi kau cakap macam yelah kalau apa, lelaki susah move on berbanding perempuan. So kalau perempuan move on awal ni as if tak ada tujuan. So macam mana? Cuba explain sikit lah dekat untuk Tak juga. mengexplain. Dia lebih kepada knowledge yang dia ada dan juga tahap. Allah, kejap. Siapa pula WhatsApp ni? Okay, kejap. Lebih kepada ilmu yang dia ada, knowledge dia, dan juga bagaimana motivasi yang ada dalam diri dia waktu tu juga. Banyak benda yang memainkan peranan lah. Orang yang lebih terdedah dengan benda-benda yang positif, contoh dia ada support system yang baik. Lepas tu dia dah ada pengalaman yang lepas. Betul? Dan dia belajar daripada pengalaman dia. Dan dia sendiri pun akan letak dia pun akan letak boundaries bila bercinta tu. Setakat mana yang dia boleh go. Saya faham bila pengalaman saya, contoh saya bercinta dulu, saya selalu bagikan sepenuhnya pengorbanan saya, kasih sayang ni. Tapi bila kita belajar benda tu dan kita tahu berapa lagi tempoh yang kita ambil untuk nak bawa dia ke arah yang fasa baru, perkahwinan contohnya, berapa tahun lagi? Contoh 5 tahun, terlalu panjang lagi. So kenapa nak berkorban lebih-lebih? Kenapa nak bagi kasih sayang lebih-lebih? Letakkan satu boundaries dan sentiasa pegang dalam diri, aku sentiasa pegang diri yang Allah boleh buat apa sahaja dalam perhubungan ni. Mungkin juga akan sangkut di tengah jalan. So benda-benda macam tu lah, knowledge dan juga dia punya motivasi yang ada dalam diri dia. Mungkin benda tu yang boleh buatkan dia move on cepat. So tak kata lelaki perempuan lah. Betul. Dua-dua benda tu. So macam aku tertarik dengan apa yang kau cakap tadi. Mungkin perempuan, sebab terutamanya perempuan kan, kalau dari segi psikologinya pun, perempuan dia kalau bercerita, dia suka cerita dari segi emosinya. So support system dia ramai. Berbanding dengan lelaki dia kurang support system. Bukanlah dia tak ada member, tapi untuk dia bercerita terlampau dalam tu dia susah nak jumpa. Mungkin ada lelaki yang mana dia ada dikurniakan kawan-kawan yang baik, mungkin boleh lah kan bantu dia untuk move on. Tapi berbanding lelaki dengan perempuan secara generalnya, memang perempuan mungkin cepat move on sebab dia ada support system. Dan apa yang aku suka apa yang kau cakap tadi adalah mungkin dia dah tahu apa yang dia nak, apa yang dia cari. So dia cepatlah, okay, dia ni tak bagus, so aku buang je lah terus, aku move on dan cari terus apa yang aku nak dekat dalam pasangan dan apa yang aku nak dalam hidup aku. So which is kebanyakan, bukanlah kata perempuan ke apa ke kan, tapi dari segi kita, kalau kita pandang daripada sudut psikologinya sendiri, memang betul lelaki dan perempuan dia memang macam tu. Dan kita ada ramai yang komen, ada 2 orang kat sini, FZ dan Safwan pun kata lelaki. Dan Muaz sendiri cakap lah lelaki, bukanlah maksudnya kita nak compare lelaki ni susah move on ke apa ke berbanding perempuan ni tak sayang ke apa, tidak. Tapi dia, kalau kita tengok daripada segi sains dia macam tu, dan dari segi mungkin dari segi macam tadi Muaz cakap komitmen, mungkin ada banyak benda yang dia kena fikirkan. Mungkin dia dah time dia bercinta tu dah korban macam-macam benda, so it's hard to let go untuk someone yang kau dah korban macam-macam benda, betul tak Muaz? Lebih kurang macam tu lah. Betul. Alright, so ada FZ ni cakap yang tadi kan, cinta tu mulanya dengan kesian. Ni kita kesian ke orang, lepas tu baru tercinta. Atau perempuan tu tanya cinta I sebab apa, kita bagi jawapan sebab kesian. Faham? Of course lah, siapa je nak bercinta sebab kesian ataupun terima sebab kesian. Kan, dia akan rasa macam kita sentuh ego orang tu. Faham tak? Macam bila kita hanya bercinta sebab kesian, so kesian, sebab aku nampak kau ni lonely sangat, tak apalah. Ada orang dia okey, tapi ada orang macam dengan kata lain, orang tu mungkin akan macam sentuh ego dia. Macam tu lah. Okay, so Nino dia cakap setuju tang ni. Tang mana? Saya tak tahu tadi kot. Right. Okay, so aku rasa macam kalau untuk ni kan, untuk soalan nanti kalau kita akan kembali untuk penutup, aku rasa macam kita nak fokus kepada soalan-soalan dekat dalam Google Form je dulu. So kita pergi kepada soalan yang pertama lah kot kan. Then baru kita pergi satu persatu. So soalan yang pertama adalah T. Dia kata, sudah. Aku rasa orang sama ni. Pernah sakit tapi tak pernah sesakit ini. Pernah cinta tapi tak pernah sedalam ini. Lagu kan? Betul tak Muaz? Lagu Jiwang lah. Lagu Jiwang. Pernah lagu. Okay. Lepas tu yes lagu. Betul lah, dia akui yes lagu. Right? Lepas tu dia kata hakikat putus cinta ni memang sakit kan. Macam orang cakap dah lama putus cinta, tapi putus cinta tak sakit, yang sakit masih
Oh, yang sakit bila putus tapi masih cinta lah. Okay, dia bagi feedback. Sirap ais. Normal tak kita ada rasa cemburu dengan ex pasangan kita? Ha? Okay, Muaz. Aku rasa ni best. Muaz, cuba jawab sirap ais punya soalan ni, Muaz. Normal tak kita ada rasa cemburu dengan ex pasangan kita? Silakan, Muaz. Hmm, secara normal lah kan, normal tadi normal. Bagi aku kalau baru putus dan kita uh, tengok partner kita mungkin bahagia dengan orang lain, bagi aku tak ada masalah pun untuk rasa cemburu. Yang bukan benda yang salah pun. Tapi cemburu yang baik lah. Janganlah cemburu yang mendoakan benda yang tak elok ke dan sebagainya. So normal sajalah. Simple lah question, normal je. Cemburu dengan ex pasangan kita. Faham? Boleh jadi jawapan Muaz tu simple, aku rasa, tapi dia mendalam. Normal sebab ni. Mungkin time tu kita tak let go lagi secara full. Yeah. Perasaan tu masih lagi ada. That's why ada rasa cemburu. Dan yes, personally aku pun setuju dengan Muaz cakap yang normal je kalau kita ada rasa cemburu. Cuma kita kena salurkan cemburu tu dengan cara yang terbaik. Alright, tudung brand. Boleh ke berkawan even lepas putus? Apa pandangan sis dan bro? Tu dia. Okay, saya nak dengar pandangan bro dulu. Boleh ke Tak, berkawan lepas putus? Silakan. sangatlah tak ada masalah. Saya sampai sekarang masih lagi berhubung baik dengan semua yang pernah hadir dalam hidup saya. Sebab disebabkan dia orang yang hadir dalam hidup saya itulah jadinya diri saya seperti yang sekarang. Yang boleh menerima dan yang boleh bersabar, yang boleh positifnya. Disebabkan benda-benda yang lepas terjadi, janganlah kita anggap orang yang hadir dalam hidup kita dulu-dulu tu semuanya buruk. Tak ada masalah pun. Bila mana kita menerima benda tu terjadilah. Contoh aku terima yang aku ni kadang-kadang aku pernah dicurangi. So aku terimalah yang dia tu pernah curang dalam hidup aku. Dan aku juga terimalah yang dia tu bukannya orang yang terbaik untuk aku. Dia bukan maksud terbaik untuk aku tu dia tak baik, tak. Dia tak terbaik untuk kita, untuk personally diri sendiri kita ni. Tapi mungkin dia terbaik untuk orang lain. Itu benda-benda yang berbeza tu. So benda tu yang kita kena fikirlah. Tak ada masalah, kawan teruskan sajalah. Kenapa nak bergaduh dan tak nak bertegur siapa. Faham? Suka ayat tadi yang mana mungkin dia bukan terbaik untuk kita tapi dia baik untuk orang lain, sebab definisi baik itu sendiri dia berbeza-beza ikut orang kan. Ada orang baik, baik dia macam ni, tapi bila orang ni pergi kepada orang yang itu dia macam tak baik sangat pun. Apa yang baik je? Macam tu, right? Betul. So kalau Ya Nurin, dia gini, dia kan ada istilah, kalau Islam pun ta'aruf kan, macam mana kita nak konsep berkenalan dahulu. Kita nak kenal pasangan kita tu. Kadang-kadang memang ada terbaik dua-dua, seorang ustaz, seorang ustazah. Tapi bila mana duduk bersembang sekali, ada mungkin benda-benda yang kita rasa kita nak macam ni tapi dia nak macam tu. Tak bersetuju. Perbezaan pandangan, biasa-biasa. Tempoh pengenalan kita. betul. Faham? Dia macam tak klik pun je, tapi it's general lah. Tapi itu pandangan Muaz. Kalau macam saya, dia bergantung kepada situasi. Ni saya share lah, saya punya pengalaman dulu saya pernah ada bercinta. So dulu yang sebelum ni, yang kita memang betul yalah, memang dari segi fasa tu sampai dah level kepada yang serius, yang betul-betul level serius lah memang untuk berkahwin dan sebagainya. Tapi yelah, tak ada rezeki, tak ada jodoh dan sebagainya. Cuma saya putus tu disebabkan, satu sebab dia curang. Yang kedua adalah disebabkan dia punya kesalahan tu memang kita tak boleh maafkan. Kalau curang tu kita boleh macam mungkin dia baik ke apa semua, tapi it's level yang macam tidak boleh dimaafkan. Saya tak naklah buka aib sesiapa, tapi macam dia level itu. Dan dia sampai, tahu tak yang level psycho tu, faham tak? Dia macam kerja-kerja macam tu. Dan benda tu, time tu saya sekolah menengah lagi. So kita masih lagi tengah belajar dan sebagainya. So macam benda tu mengganggu, sebab dia bukan ganggu saya je, dia ganggu parents saya sekali. Macam tu. Okay. So dia Special case Nuri, special case. special case. Special case. So macam untuk kita berkawan dengan orang macam ni, bahaya sebab ada pernah sekali, tahu tak, dia spam aku punya handphone time tu lah. Dia spam aku punya handphone sampai berapa, 100 lebih miss call. Aku cakap sampai dulu, zaman-zaman dulu kan kita handphone kita macam kecil macam tu kan, bukanlah besar-besar macam ni kan. So macam aku keluarkan SIM card aku semua tau. Sumpah aku cakap. Lepas tu aku macam sampai level-level macam tu. So dia mengganggu yang macam tu. So kita kena letak lah boundaries untuk kita tidak berhubungan dengan dia. Yang kedua, situasi yang mana
ni bukan aku tapi macam ada orang ni uh, dia macam ni, dia awalnya dia tak nak pun berkawan sebab dia rasa sakit hati lagi dan sebagainya, tapi as the times goes macam dia dah okay, dia dah happy dengan real life dia, tak ada masalah pun nak berkawan. Cuma dengan kata lain situasi ni dia berkawan tapi dia ada ambil masa sikit. Dan yang ketiga adalah memang dia putus tu dia okay je berkawan selepas tu. So it depends on situasi. Yang macam Tudung Brand cakap ni, kalau even nak putus ke apa, dia bergantung kepada anda sendiri. Tudung Brand tu sendiri, Tudung Brand rasa macam mana? Okay tak awak nak kawan semula? Adakah situasi anda tu okay ke untuk anda berkawan? Kalau benda tu tak baik untuk kesihatan mental anda, jangan buat dulu. Macam tu. Hati-hati sebab kita takut apa tindakan kita ni akan mengganggu kesihatan mental orang lain dan sebagainya, terutama kesihatan mental anda sendirilah, macam tu. Betul Nurin, lupa tambah. Tadi based on pengalaman aku lah kan. Tapi kalau in case benda lain, contoh macam kalau kita kawan dengan dia, akan membuatkan dia lagi menaruh harapan semula kat kita. Bagi aku tu tak elok juga untuk berkawan lah. Atas sebab lah, tengok atas sebab macam mana. Betul-betul. Tapi Maksud kalau ada macam aku dulu, Alhamdulillah lah kan, aku tak ada lah putus sebab benda-benda yang macam tu. So aku tak ada masalah lah untuk berkawan balik. Ni special, kes biasa lah, normal issue je. Betul. Faham? Adakah kita tak respect pasangan kita if buat macam tu? Maksudnya faham. Maksudnya dia berkawan dengan ex dia, tapi currently dia dah ada pasangan dah. Macam tu. Kalau kau sendiri Muaz macam mana? Berkawan tu dia kena tahu juga, dia ada limitasi dia. Berkawan tu bukanlah bermaksud kena attachment yang setiap hari kena WhatsApp ataupun setiap minggu WhatsApp, setiap hari bertanya khabar, tak. Tapi lebih kepada boleh menerima dia sebagai seorang yang kita pernah kenal. Itu je. Tak ada rasa dendam, tak ada rasa cemburu, tak ada rasa dengki ataupun sebagainya. Boleh macam rakan-rakan kita lain, itu je. Kecuali kalau yang special case macam Nurin cakap tadi, so kena elakkan lah benda-benda macam tu. Tu mindset lelaki kot. Kalau perempuan dia macam pelik dia kawan dengan ex. It depends lah sebenarnya. Ada orang dia okey je berkawan. Ada je perempuan yang macam berkawan balik dengan ex dia. Tapi ada orang memang tak boleh. So macam saya cakap tadi, utamakan apa yang anda nak dalam hidup anda. Anda tak boleh puaskan hati semua orang. Yang anda boleh kawal adalah perasaan anda sendiri. So anda rasa selesa ataupun tidak untuk berkawan dengan ex anda sendiri. Kalau anda rasa tak selesa, jangan buat macam tu. Tapi kalau anda rasa anda nak, tapi tengok pula saluran anda nak berkawan tu, apa tujuan dia? Adakah sebab anda, yelah contohlah tadi tudung brand dia cakap okey ke tak? Macam ni lah. Saya ada pasangan, lepas tu pasangan saya contact dengan ex mula. General lah, tanyalah mana-mana perempuan, kebanyakannya dia tak okey. Dia tak okey. Tapi tak tahu lah lelaki, mungkin Muaz boleh komen kot. Tapi kalau untuk daripada pandangan perempuan, dia tak okey pun benda tu. Dia tak okey pun untuk anda, kebanyakan dia tak semua, kebanyakan dia tak okey pun. Tapi apa-apa pun, anda sedang berkawan dengan siapa ketika itu, anda sedang berpasangan dengan siapa ketika itu. So kalau pasangan anda okey, tak ada masalah, dan anda pun tahu jaga boundaries, jadi tak ada masalah pun macam tu. Tapi dia akan jadi masalah lah kalau pasangan sendiri pun macam rasa dipinggirkan ke apa kan. Patut anda utamakan kawan anda apa semua. So it's not okay lah macam tu. Sebab ada orang kan, ada yang macam kawan-kawan saya yang macam dia rasa untuk bercerita, dia lebih selesa cerita dengan kawan yang berlainan jantina berbanding dengan dia punya pasangan sendiri. Tak okey lah. Lagi-lagi, dan orang tu adalah dia dah kahwin dah pun. So macam tak syok lah benda tu. Sebab anda tak utamakan apa yang sepatut anda utamakan. Macam tu. Right? Saya nak disclaimer sikit kan Nurin. Saya nak disclaimer juga, apa yang saya bagi ni based on pengalaman saya sebenarnya. So atas orang lain dia berbeza. Dan saya juga tak adalah, saya tak contact pun dengan ex saya. Betul. Tapi lebih kepada saya masih boleh menerima dia sebagai kawan. Itu saja. Faham? Tanpa ada rasa dengki, tanpa ada rasa nak marah. Kenapa buat aku macam tu, tak ada. Dia masih lagi boleh menjadi kawan lah. Itu mungkin sebab Muaz dah berdamai dah dengan masa silam. Sebab itu penting. Berdamai dengan masa silam. Bila kita dah berdamai dengan masa silam, so that's why benda tu kita jadi lebih rasional. Bukan maksudnya anda tak boleh berkawan tu anda tak rasional, tak. Tapi mungkin ada rasa lagi sakit-sakit hati tu kan. So kalau anda rasa masih lagi ada rasa sakit hati tu dan anda tak boleh nak berkawan, so jangan paksa diri. So tak ada masalah pun, tak salah judge. Betul.
Right, lepas tu mula asing ke kawan, mula asing ke kawan, ke special ke kawan asing semula maybe. Okay, FZ, hang jangan tulis cakap tu macam ada ayat bercakap. Aku tak faham. Alright, sirap ais. Sirap ais. Saya rasa perempuan mudah triggered dan insecure bila pasangan masih berhubung dengan ais. Ya betul. Macam saya cakap tadi lah kebanyakannya. Macam tu. Tapi kalau ada certain Saya orang tak masalah. Ada certain orang memang tak boleh. Macam tu. So it depends on people lah. Macam Nurin, even ya. kita pun macam lelaki, sebagai lelaki atau perempuan, kalau seeloknya jangan kontak tau. Saya bercakap tadi bukannya dalam konteks macam berkawan rapat, bukan. Tapi macam Nurin cakap, berdamai dengan masa silam dan kita boleh menganggap dia sebagai kawan. Betul. Bukannya Itu sebagai mindset musuh, dia. bukannya sebagai apa. Mindset. Tapi seeloknya janganlah kontak balik ex kita. Tak bagus dah. Kalau boleh biarlah. Pasangan dulu. Lagi-lagi Muaz ni ada tunang dah. Hati-hati, bahaya Muaz. Betul. Saya salah sikit lah kot, mungkin dari mindset. Bukannya berhubung, lebih pada mindset kita. Betul. Kalau macam saya pun, saya okey je untuk, sebab saya ada je macam orang-orang yang dah lepas dan saya ada kontak semula. Tapi lebih kepada mindset. Bukan, kalau kontak pun hanya untuk atas sebab-sebab tertentu. Cuma ada satu kes je yang tadi saya kongsikan tadi memang tak boleh sebab dia melibatkan keselamatan dan dia special case. Itu memang saya tak boleh nak. Memang saya memang block. Nombor apa semua memang saya dah block lah. Macam tu. Right, kita pergi kepada nombor 3. Punya soalan, dia punya nama samaran adalah A. Alright, A ni cakap berkawan, bercinta dan kembali berkawan semula pandangan anda. Tak ada lepas putus kita stay kawan. Rasanya sama macam tadi kita ada cakap. So alhamdulillah. Pada saya dua je, bercinta atau hilang terus daripada radar. Hilangkan terus demi kebahagiaan masing-masing. Ni kita dah kupas tadi. So kita skip pada soalan nombor 5. R. Dah move on tapi teringat. Itu tanda move on ke tak? Okay, Muaz, silakan. Ingatlah. Jawapan saya mudah, ingat je lah. Kenapa nak lupa? Ingat je lah. So dia macam ni, move on tu sebenarnya dia proses. It's normal untuk kita tiba-tiba teringat. Sebab lagi-lagi orang yang dah lama dalam ingatan kita kan. So it's almost impossible untuk kita delete. Kita bukan dalam otak kita ada button delete untuk buang orang tu. Kan? So kalau logik je anda teringat-ingat. So macam saya ada ex sebelum ni. So saya boleh cerita sebab saya teringat. Saya tak boleh buang memori tu. Memang ada. So logik je lah kalau teringat. So hargai proses anda tu, proses move on anda tu. Macam tu kan. Dia lagi best bila kita boleh menceritakan semula dalam keadaan yang kita senang hati. Betul. Macam kita senang. Betul. Kita bercerita tanpa kita ada rasa trigger dan sebagainya. Itulah move on sebenarnya. Betul. Itulah maksud move on. Macam tu. Alright. Yang ni panjang sikit Muaz. Dia macam, nampak tak? Macam ni. Karangan ke? Nampak tak? Panjang. Panjang dia. Aku tak tahu. Ni kira macam vibe-vibe kau. Orang memang nak tanya kat kau kan. Alright. Nama dia Mamat. Dia kata pengalaman cinta ketika ingin melupakan masa tu jugalah dia my contact bertanya khabar perkongsian masalah yang dialami bercinta sehingga putus dengan pahlawan baru. Dengan hati terbuka layanlah perasaan dengan matlamat untuk membantu menenangkan dirinya. Tuk-tuk tersalah buka hati sehingga jatuh hati kembali dan bersetuju untuk membina hubungan kembali. Alright, lepas tu setelah beberapa minggu tertangkap bahawa telah dipermainkan dan hanya menjadi bahan untuk mencemburui pahlawan lamanya. Mungkin dia ni kambing hitam lah. Kambing hitam lah. Kambing hitam betul-betul. Kenangan yang paling dikenang sehingga hari ini dan takut untuk membina hubungan seseorang yang berkenan. Apakah cara terbaik untuk melupakan pengalaman pahit ni dan memberanikan diri untuk memulakan hubungan yang baru? Silakan Muaz. Melupakan. Boleh ke Nurin melupakan? Tak boleh. Kalau terlupa tu mungkin lah kan sebab tiba-tiba tapi dia akan teringat. Terlupa kan. Terlupa lah. Tapi dia akan teringat lah. Biasalah tu kan. Betul. Untuk dia kena fokus kepada membina kehidupan yang lebih baik tu. Dia bukannya melupakan tu. Bagi saya lah. So kalau nak membina hubungan tu macam saya sebut tadi yang pertamanya kena berdamai dengan masa silam kita lah. Kan? Kena apa yang saya cakap tadi?
Saya kata apa? Yang pertama, berikan masa untuk diri berduka kan. Dan proses untuk berdamai dengan diri tu. Terima dan hadapi perasaan. Okay, terima dan hadapi perasaan tu. Kemudian beri masa untuk diri dalam keadaan sedih tu. Jangan kontak lagi dengan bekas pasangan. Cari sokongan dan juga kena sayang diri lebih daripada sayang orang lain. Dan kita akan berdamailah dengan masa silam kita. Tapi susah, bukan nak kata mudah, susah kan. Tu saya kata tempat yang terbaiknya adalah saya kaunselor. Ni based on pengalaman saya. 2-3 kali dah saya memang akan jumpa kaunselor. Itu pengalaman saya lah. Mungkin atas orang dia tak setuju kan, saya tak sure. Betul. Saya kongsikan khusus untuk kita punya podcast hari ni. Actually saya pernah je putus cinta juga, which is yang macam nak kata lately tak adalah kan, tapi benda tu dah quite lama juga. So apa yang saya dapat untuk kita lupakan, satu yang pertama betul apa yang Muaz cakap, kita tak boleh lupakan orang tu. Sebab it's almost impossible dan kita ada cakap dah tadi. Memang sebab orang tu dah jadi orang yang special kan untuk kita dan sebagainya kan. Dan yang kedua adalah macam apa yang saya buat adalah saya pergi cari balik support system saya. Macam tu, time tu saya memang pergi, saya pergi dekat beberapa kaunselor. Kaunselor which is kaunselor tu kaunselor yang bukan daripada kawan-kawan saya, dia kaunselor yang lebih senior daripada saya untuk saya bercerita. Dan dia bukan seorang kaunselor. Saya pergi ada time tu ada 3 orang kaunselor. Dan cerita dia cerita sama. Bukanlah maksudnya kita ni tak satu tak cukup, tapi macam dia punya approach dia berbeza-beza. Dan apa yang saya buat, satu pergi sampai 3 kaunselor. Lepas tu saya pergi kepada kawan-kawan lelaki lain macam Tina. So apa yang macam saya akan tanya, apa pandangan kau untuk macam ni kan. So dia akan bagi thoughts. Dan benda tu bukan untuk hari-hari contact. Dia macam sekali tu je. Faham tak? Dia macam bukan kita gunakan orang lain untuk kita cerita masalah, tak. Memang aku time tu aku pergi minta pandangan lelaki lain macam Tina lah maksudnya. Tapi just one time. Satu masa tu je. Untuk dia bagi thoughts ke apa ke kan. Aku nak settle time tu je. Aku tak nak esok aku nak contact kau lagi, tak. Macam tu. Dan sebab kadang-kadang nasihat lelaki ni beza tau berbanding dengan perempuan tu tak. Tu dia macam dia beza. Lepas tu aku pergi kawan perempuan, ustaz cakap memang ramai. So memang and kadang-kadang kawan tu memang dia tak ada pun macam bagi nasihat ke apa. Dia diam je. So itu antara apa yang aku buat. Dan aku itu kira support system aku buat yang macam tu. Dan yang kedua adalah aku buat terapi aku sendiri. Macam tu. Terapi yang aku buat adalah aku jenis yang kalau aku tengah serabut ke aku stres ke kan, aku memang suka busykan diri. Faham tak? Aku busykan diri bukan kerja je, tapi dari segi aspek aku suka mengemas. Aku kemas lah. Ada hari tu aku macam pergi sepahkan rumah. Bukanlah aku sepahkan macam mana, rumah tu memang tengah bersepah. Lepas tu aku kemas daripada A to Z, like bersihkan macam tu. Sebab dengan kata lain, I'm trying to distract myself doing things lah macam tu. Sebab macam tak aci lah kalau kita macam hukum diri kita bersedih berlama-lama untuk benda-benda yang kita rasa benda tu sepatutnya kita dah move on macam. Dan yelah tak semua orang, memanglah bunyi macam simple kan, bunyi macam simple je lah, kau cakap kau senang lah, tapi baik Muaz, baik dengan saya sendiri, kita orang dah alami dah fasa tu. Cuma dia memang kena ambil masa. So ambil dah masa anda macam mana pun. Dan sekiranya anda tak boleh keluar start, anda kena jumpa dengan orang yang mungkin sertifikat lah macam kaunselor dan sebagainya. Bukan untuk anda berdamai dengan orang tu, tapi berdamai dengan diri sendiri. Macam tu. Dia macam mana? Dia memang tak susah, tapi kau kena tak buat. Betul memang susah. Tapi yelah untuk kau sendiri kan, kau takkan kau nak start lama-lama sampai kau tak nak. Memang betul pasangan tu bukanlah everything kan, tapi macam yelah, faham tak? Okay, kita pergi seterusnya Muaz. Nama samaran dia akak kaunselor. Mungkin dia memang kaunselor kot. Dia kata Kaunselor tanya soalan dekat kaunselor ni takut lah. Itulah. Takut salah bagi jawapan. Itulah. Getting over heartbreak is not a journey. It's a fight and your reason is your strongest weapon. There is no breakup explanation that's going on to feel satisfying. No rational can take away the pain you feel. So don't search for one. Don't wait for one. Just accept the one who you offer and make up one yourself. Then
put the question to the rest because you need that closure to resist the addiction. Faham mungkin lah, maksudnya heartbreak ni bukan journey je. Dia melibatkan fight. You kena fight macam Muaz cakap. Nak tak nak kau kena buat. Macam tu. Kalau kau nak keluar daripada situasi tu, kau kena kuat. Kau kena lawan perasaan tu. Dan aku rasa ni bukan soalan. Ni lebih kepada feedback je lah. Ya, betul. Bagi dia lah. It's okay lah kan. Macam dia kalau rasa benda tu yang boleh membuatkan dia heal dengan masa silam dia, it's okay je. Faham? Oh ni soalan yang ke-9. Dia cakap nama dia Sin. S-A-N-E. Aku tak tahu nak panggil apa. Sane ke Sin ke aku tak tahu. Tapi dia cakap macam ni. Aku rasa dia marah lah weh. Tengok. Kenapa dia move on cepat sangat? It takes me forever to move on. Tu dia. Okay Muaz. Okay kita boleh respon sikit lah. Okay respon sikit. Banyak masa ni. Macam mana awak tahu dia dah move on? Sebab dia ada pasangan lain je. Legit. Kan? Dia cuba fokuskan dekat diri dia sebelum dia tengok kepada ex dia. Tu seeloknya macam yang kita cakap tadi lah kan. Kau boleh janganlah berhubung lagi, janganlah ambil tahu lagi apa ex buat. Sebab mana kita dah sakit, kita cuba tambahkan sakit lagi kan. So benda tu tak elok lah. Aku ni mungkin RBT buat jenis cakap straight. Tak. Betul. Kau tahu tak semalam aku saja ni selit sikit minta izin kita punya. Semalam aku buat dengan Doni. Doni dia aku rasa dia orang PCC. memang Dia lembut. positif lah. Lembut baik macam tu je memang. Hari ni memang kau memang straight forward aku sama Mas. Sekarang macam tu lah. Nuri cerita sekarang pun contoh budak-budak sekarang. Aku baru di sini pengalaman lah. Ada student yang kelar dia punya tangan dan sebagainya. Aku akan tanya, sakit ke? Ni awak kelar tangan ni sakit tak? Sakit? Dah kenapa awak kelar? jadi sangat straightforward sebab tak tahu lah mungkin cara sekarang yang memang nak jump tu cepat. Tak apa, dia macam ni. Untuk pengetahuan semua, mungkin ada yang lost kot apa yang maksud REBT dan sebagainya. Dekat ni kita share sikit lah kan. REBT adalah salah satu teori yang kami apply dalam counselling. So dia ada Gestalt, dia ada PCC, dia ada reality, dia ada REBT. Dia adalah salah satu teknik yang counsellor prefer nak guna yang mana. So maksud REBT ni, kalau dengar suara jawapan-jawapan Muaz semua macam straightforward, direct dan tak ada berkona-kona. Macam tu. Alright, so dia lebih kepada you akan attack pada pemikiran je. Macam tu. So itu orang REBT. So kita boleh nampak lah Muaz orang REBT macam mana. Macam tu. Kalau saya orang Gestalt, kejap masuk macam pemikiran sikit, saya kejap masuk dalam emosi sikit. Macam tu. Okay, kita pergi kepada next question. Yang ke-10. Alright. Dia punya nama samaran engkau je lah yang betul, aku yang salah. La ilaha illallah. Nama samaran pun nama samaran pun samaran pun dah Moroyan lah. Nama samaran pun nama Moroyan. Sabar. Lepas tu kata jangan salahkan lelaki sebab perempuan pun ada yang curang. Jangan salahkan individu yang buat salah. Jangan sesekali level satu gender. Dia punya tulisan tu. Ini bukan nasihat, ini amaran. Lelaki betul agak-agak. Dia marah ke orang asyik pandang lelaki je. Respon. Tapi kalau kita sembang kopi kan, memang itu lah kita nampak macam biasalah kan perempuan kan dia go bila mana terjadinya curang dan lagi curang, dia akan bawa satu tim bawa. Biasalah tu. Biasalah kan attachment perempuan dengan perempuan ni, kita pun faham. Berbanding dengan lelaki ni, lelaki punya mindset kalau macam aku sendiri ni sembang-sembang biasa dah. Dia akan kata lelaki ni perlu survive. Lelaki ni perlu kuat. Walaupun tak ada orang nak tolong, kita kena kuat. Tu yang lelaki ni dia lebih kepada kalau jadi apa-apa pun orang akan anggap lelaki boleh bangun sendiri. Bangun sendiri. Ya, bangun sendiri. Ya. Tapi tu ni tak betul juga. Lelaki pun perlukan seseorang untuk sharing dan sebagainya. Itulah yang lelaki kena sedar sebenarnya. Orang lelaki janganlah rasa bila mana dah jadinya satu benda tu kena bangun sendiri, tak payah cerita kat orang, perlu simpan seorang-seorang. Tak betul. Kerana lelaki dia rasa aku lebih better simpan sebab orang lelaki tak boleh cerita kat orang lain. Tak betul. Lelaki juga ada masa dia perlu bercerita, ada masa dia perlu sharing emosi dia.
dia ada kekuatan lah. Betul. Dengan kata lain, lelaki ni manusia juga. Diorang perlukan Mm-mm. sokongan emosi juga. Kan? Nah, lelaki ni Yeah. sampai bila nak sorok-sorok emosi? Kalau anda tengah tak okey, cakap je lah tak okey. Apa susah? Tak ada pun Ada dapat rumah. ada kau dengar tu Nurul, dia boleh kata pula lelaki tak boleh lelaki mana boleh nangis. Lepas tu saya cakap balik, dah kenapa Tuhan bagi air mata kat lelaki kalau lelaki tak boleh nangis? Betul? Betul? Tuhan bagi kat perempuan je lah macam tu. Betul. Dan kalau ni share juga kan untuk pengetahuan semua, kalau anda makin menyimpan anda punya emosi anda, dianya macam membuatkan anda macam ibarat, tahu tak, macam kalau daging, contoh dia busuk dekat tengah, so busuk tu dia bukan terus hilang, dia akan busuk tu akan tersebar lama-lama daging yang elok tu dia akan jadi membusuk. Dengan kata lain, kalau anda tak pulihkan ataupun buang kerosakan dekat dalam daging tu, lama-lama anda punya daging tu akan rosak juga. Faham tak? So, Mm-mm. it's okay pun kalau anda nak tunjuk fragile anda ke apa ke semua. So, insyaAllah boleh je. Tak ada masalah. Alright, kita pergi kepada yang terakhir punya feedback. Yang ke-11. AZ nama dia. AZ Alright, dia punya soalan dan pengalaman ni dia kata, saya pernah rasa nak depression sebab putus cinta. Saya dan si dia telah bercinta almost 3 years dan semua family dia saya dah kenal. Kami putus disebabkan financial. Okay, benda yang buat sakit hati bila dia bagi harapan kepada saya seperti peluang kedua. End up, saya dapat tahu dia couple dengan orang yang saya kenal dan rapat dengan saya. Oh my god. Saya terduduk dan menangis. Dia lah antara cinta yang pertama, yang lama, cinta pertama yang lama dengan saya dan saya serius dengan dia. Okay, maklum balas semua. Putus disebabkan financial dan bercinta dengan kawan baik pula. Tak tahu. Agak tak faham dia punya cerita dia kan. Dah diputus disebabkan tak ada kewangan, semua kewangan yang terbatas, dan dia boleh pula pergi bercinta dengan orang lain. Itu saya kata balik tujuan lelaki tu bercinta ni untuk apa kan? Kalau dia still tak ada kewangan yang kukuh, dia still tak ada target sampai bila perhubungan dia nak dibawa. So untuk apa dia bercinta? Adakah di umur yang sepatutnya dia dah kena lebih matang dalam membawa perhubungan dia, tapi dia lebih pilih untuk sekadar berkongsi perasaan kan, nak study sama-sama. Bagi saya itu agak tak matang lah bagi seorang lelaki. Sebab saya rasa yang punca ni lelaki ni. So saya teguran untuk lelaki lah. Bagi saya lah, saya sekarang dalam fasa pertunangan, orang cakap ni bagi saya lah kan. Orang lelaki ni kalau dia hari-hari meratip yang dia tak ada partner dan sebagainya, bagi saya biar dulu. Tapi tengok dulu apa yang sepatutnya perlu diberikan tumpuan. Yang pertamanya yang paling penting bagi saya dari sudut kewangan lah. Kewangan. Kalau betul kau dah ada rasa nak bercinta, contoh kau dah habis belajar, kau ada rasa yang aku nak kena cari partner sebab orang lain dah ada, orang ni ada yang dah kahwin, aku belum, aku nak kena cari partner. Tapi apa preparation kau? Apa persediaan yang kau nak buat? Berapa tempoh lama kau nak berkenalan dengan orang tu, dan macam mana yang hubungan yang kau nak bawa? Kalau kau still tak ada benda tu, tak ada rasa macam nak improve diri dari sudut ilmu first kan, ilmu kewangannya, dari sudut kewangan, ilmu dan planning jangka pendek, jangka panjang. Kau tak ada lagi benda tu dan kau merayau-rayau nak cari perempuan, nak jadikan isteri kau. Bagi aku masalah tu. Betul. Itu yang akan jadinya bila dah nak fasa bertunang dan sebagainya terputus sebab lelaki kata aku tak ada duit nak tempoh masa lagi. Aku tak ready lagi. Sebab banyak benda yang dia belum penuhi sebelum dia nak jump kepada pasangan tu. Ini yang lebih serius lah. Ini yang lebih serius. Macam mana rosaknya sebuah perhubungan tu waktu umur yang dah sepatutnya kita fikir benda yang lebih besar, tetapi kita abaikan benda tu, kita fokus kepada nakkan partner sebab orang lain dah kahwin, kita nak partner sebab kita tengok orang lain seronok ada partner boleh keluar tengok wayang dan sebagainya. Bagi aku kalau macam tu, kalau lelaki datang cakap benda macam tu, aku cakap tak payah kahwin lagi lah, tak payah fikir lagi nak partner, tak payah duk kalut lagi cari pasangan.
fokus dulu kepada yang 3 benda: ilmu, kewangan, planning kewangan dan planning jangka pendek, jangka panjang untuk hidup kau. Betul. Ada lagi tak benda tu? Kan? Betul, sebab macam mindset lelaki dan perempuan untuk mencari pasangan dia berbeza-beza kan. Mungkin apa yang Muaz cakap ni adalah mindset lelaki dan apa Lelaki, yang lelaki. perempuan ni pun lelaki. So dengan kata lain, saya rumuskan lah apa yang Muaz cuba sampaikan adalah, kalau yelah you dah tahu you punya financial tak stable kan, dan you punya dan you mungkin emotional you mungkin tak stable lagi kan. So what is the point you cari pasangan time tu? Dan macam dengan kata lain juga, apa yang Muaz cuba sampaikan adalah make sure you settle down everything. Tak kisahlah, mungkin yelah perempuan tu tak boleh nak salahkan perempuan tu secara keseluruhan. Betul dia salahkan, betul dia curang ke apa ke, itu salah di pihak dia. Tapi you as a macam lelaki kan, kalau you rasa you sendiri tak bersedia dari segi aspek kita tengok reality lah, jangan cari pasangan sebab sunyi dan sebagainya. So kalau tak sedia, jangan apa kita panggil bagi harapan lah pada diri sendiri terutamanya, bukan orang sahaja tapi diri sendiri. Anda memberi harapan sebab anda tersayang, terlanjur sayang orang tu kan, tapi anda tak ada apa-apa. You need to start all over again kan. So macam benda tu yang akan memberi kesan impak yang besar lah dalam diri anda sebenarnya. Macam tu. Ya, kalau ikut curang tu memanglah salah kan. Betul. Tak boleh nak kata apa. Curang lelaki perempuan, benda tu salah, bukan sahaja dari sudut common sense tapi dari sudut agama, semua salah curang kan. Tapi preparation kita tu lah kena ada juga. And then bila kita ni dah memang ready untuk ke arah itu, insyaAllah biasanya benda-benda tu dipermudahkan. Cuma biasa ada yang bertunang dan putus dan sebagainya. Itu mungkin dia punya perjalanan hidup dia lah kan. Perjalanan hidup dia yang memerlukan, mungkin dia lebih belajar lagi. Lepas tu kita pun, bila kita duduk dalam kedudukan tu pun kita faham bukan senang. Sekarang ni kita bukan mencari cinta monyet tapi lebih kepada percintaan yang gagal dan tak boleh bawa kepada perkahwinan. Agak sakit lah. Dan lelaki pun sebenarnya saya faham agak struggle sekarang ni. Struggle kan. Dan perempuan juga perlu memahami di mana level lelaki ataupun pasangan dia. Dia masing-masing kena ada saling faham, memahami, bantu-membantu lah dalam keadaan sekarang. Melainkan kalau dia bersama dengan orang yang businessman ke kan, anak datuk ke, itu lain cerita. Tapi itulah yang dikatakan, perempuan juga perlu ada kerjasama, faham. At least kita tak minta pun macam dia bekerja besar. Bagi aku untuk lelaki lah, lelaki yang bahagia, dia takkan minta partner dia untuk bekerja besar. Lebih banyak lebih kepada sokongan, lebih kepada macam mana nak memahami, itu saja dah cukup untuk perempuan. So benda tu kena ada hubung kait. Lelaki dia kena fikir ke arah macam mana nak kukuhkan family dia nanti, dan perempuan pula lebih kepada macam mana dia nak menerima ataupun macam mana yang dia dah tahu apa yang akan berlaku bila lepas dia kahwin. Dia kena prepare lah. Betul. Dia kena tahu sekarang lelaki dia apa dan macam mana keadaan lepas kahwin. Lelaki juga kena terangkan elok-elok dekat perempuan ni apa yang akan berlaku, apa yang akan terjadi lepas dia berkahwin. So kena ada semua benda tu, bukan setakat bercinta, aku suka kau suka aku, kita kahwin aku suka kau suka aku, kita kahwin Kahwin memang mudah. Proses nak kahwin tu memerlukan banyak tenaga, masa, kewangan dan sebagainya lah. Ni aku rasa ni soalan cepu Muaz lah. Muaz aku harap kau boleh jawab lah. Soalan cepu Muaz kan. Kau sekarang dah jadi tunang orang, betul tak? Kau dah jadi tunang orang. So apa mindset kau ataupun apa yang menyebabkan kau bersedia, okay aku dah ready untuk ke fasa yang seterusnya, aku dah ready untuk bertunang, aku dah ready untuk berkahwin. So apa sebenarnya mindset kau? Mindset aku sekarang. Atau niat kau lah, kenapa kau decide okay aku nak bertunang dah sekarang? Macam tu. Okay, macam ni lah, bila kita ada pasangan ni, bagi aku bila aku dah ada pasangan, macam aku cakap itu, aku bukannya ada mindset ni umur 25 sekarang, aku dah ada mindset tu umur 20, 18 lagi. Bila dah bercinta, kena bagi tanggungjawab, kena bagi komitmen, kena ada rasa sayang dan kena cuba untuk bawa dia halal, ke arah yang perhubungan halal. Okay, itu aku punya mindset aku bila bercinta. Dan sekarang aku dah habis belajar, contoh dah keluar degree dan sebagainya. Aku kena cari satu cara untuk aku penuhi tuntutan kewangan aku dulu.
So bila dah ada, kita dah kadang-kadang ni biasalah sebelum belajar dah ada partner kan. Sebelum belajar dah ada partner. Keluar belajar, kau kena tahu yang kau nak halalkan dia ni bukannya mudah-mudah je akad nikah tu. Kau kena ada preparation dari sudut financial kau, macam mana rumah kau dan sebagainya, perancangan jangka pendek, jangka panjang macam mana. So benda tu yang bagi aku itulah tak mudah dan perlukan banyak pengorbanan sebenarnya. Aku dah kena prepare untuk diri aku sendiri, aku kena terima, aku dah duduk dalam fasa ni, aku kena terima tanggungjawab aku untuk bawa seseorang untuk lebih jauh lah. Itu. Betul aku cerita tadi macam benda ni tak mudah, bukan sekadar sebut jom kita kahwin sahaja. Itu mungkin dari sudut awal bercinta memang macam tu lah kan, sebab bagi aku ke depan ni lagi besar sebenarnya. Dan aku dah nampak benda tu bagi aku agak menggerunkan, tetapi sebagai seorang lelaki kau tak boleh lari daripada benda ni. Bila umur kau dah 25, kau memang nak tak nak kau dah kena ada preparation untuk berkahwin, melainkan kau memang rasa tak nak kahwin lah. Tapi untuk orang yang lagi awal lagi bagus, itulah yang aku rasa benda yang terbaik. Persediaan, bukannya cari pasangan, persediaan untuk melangkah alam perkahwinan. Sebab kalau aku di LPPK duduk umur yang bagi aku comel untuk berkahwin dan diterapkan dekat kami pun umur 25 30 fasa yang paling sesuai untuk berkahwin. Tu memang dah diselaraskan. Okey, umur 25 27 kalau ada kemampuan, ada dah cukup semua, tanggungjawab ilmu semua dah cukup, memang dah boleh kahwinlah waktu tu. Kan? Tapi benda tu juga kan yang sepatutnya orang lain tak boleh pegang sewenang-wenang ni. Dia tak boleh kata umur 25 pun dah boleh kahwin dah ni. Tak juga. Dia bergantung kepada 3 elemen tadilah. Apa dia tadi? Kewangan, apa tu, perancangan jangka pendek, jangka panjang, dengan ilmu. So apa lagi tu? Ilmu. Ya, 3 benda tu lah dia kena ada. Kalau dia dah rasa dia mampu dan dia bersedia untuk terima tanggungjawab tu, bagi aku pergi je lah. Kahwin ni benda elok kan. Kalau dah rasa mampu, dia bergantung kat diri sendiri. Tanyalah diri sendiri. Kalau orang yang ada dalam ni pun tanya diri, dah ada preparation ke, dah ada persediaan ke. Kalau dah ada, yakin kita pun dah boleh explain elok-elok dekat pasangan kita macam mana keadaan lepas kita berkahwin. Tu penting tu, kena tahu benda tu. Kalau dia pun boleh terima, ini okey saya faham, itu saya faham, okey saya boleh bagi awak banyak ni setiap bulan, okey saya faham, go lah. Macam tu. Tapi cabaran tu tak ada lah. Tak boleh tipu lah. Bertunang ke, berkahwin ke, cabaran tetap ada. Okay, ni kalau kau rasa kau nak share, aku rasa kalau kau ulas sikit je, sebagai yalah pasangan ataupun orang yang, yalah terutamanya lelaki, kita tahu lelaki dia punya tanggungjawab dan komitmen dia bukan sikit-sikit, bukan calang-calang, dan kau pun anak sulung, betul tak? Betul. So macam banyak benda yang kau kena fikir, yelah dengan nak bina keluarga baru dengan keluarga kau sekarang kan. So yelah in term of kau tengah belajar lagi, tengah nak sambung study lagi, banyak benda yang kau kena fikir kan. So apa cabaran yang terbesar dalam membina perhubungan kau sendiri takat ni lah? Adakah disebabkan kalau dari segi aspek kau punya pandangan ataupun situasi kau, cabaran apa yang paling mencabar untuk kau? Kewangan lah Nurin. Kalau aku rasa tanya dalam mana-mana lelaki yang nak berkahwin pun, dugaan terbesar dia kewangan. Kadang-kadang bila dah sampai fasa ni, duit tu walaupun dah ada, tetapi ujian tu akan datang. Waktu tu lah gaji kau akan bawa lebih kepada benda Allah ni. Tiba-tiba kereta rosak, tiba-tiba kau kena bawa keluar duit untuk ni, kau kena saman. Benda-benda yang macam tu akan datang dalam ujian waktu bertunang ataupun nak berkahwin lah. Walaupun kau ada gaji dan sebagainya, mungkin yelah fasa nak menghalalkan tu bukan fasa yang mudah. Yang aku tengah hadapi sekarang lah, kewangan sangat mencabar. Dan kau tak boleh nak kedekut kewangan sangat waktu ni. Kau tak boleh kedekut duit waktu ni. Kau akan spend dekat orang lain, bukan setakat pasangan sajalah, dekat mak ayah dan sebagainya. Kau akan spend lebih daripada kau spend untuk diri kau. Macam aku sendiri pun, benda yang penting aku rasa sebelum kau nak berkahwin, kau jangan tinggal hantar duit kat mak ayah kau. Tu first thing first yang kau kena mantapkan dulu. Kalau kau tak boleh bagi setiap bulan lagi, aku rasa kau tak payah kahwin lah. Aku selalu pesan macam tu. Sebab nak tak nak lelaki, tanggungjawab kita dekat mak ayah tu, keluarga lagi penting. Tetap ada. Selagi kau tak berkahwin lah, waktu bertunang ni, tetap ada tanggungjawab dengan family kau. Waktu ni lah kau nak, orang kata apa, nak bersedia, nak belajar siap-siap sebelum kau masuk ke alam yang memang kau patut dah tahu benda tu. Sekarang ni macam ibaratnya persediaan, kita belajar. Orang kata ni lah tengah ambil sijil lah. Dah kahwin nanti baru dah lepas tu
kau dah lebih mudah untuk adapt dengan benda-benda yang kau betul buat, macam nafkah dan sebagainya itulah. Sebelum berkahwin tu dah kena train siap-siap lah diri sendiri untuk bersedia dengan tanggungjawab tu. Sebab sekarang banyak sangat orang tinggal tanggungjawab dia. Tu punca kepada isu. Dia curang ni memanglah kita tengok berleluasa sekarang Nurin, tapi bagi aku dia agak dia punya orang kata statistik dia tak ada lebih banyak berbanding orang yang tak bagi nafkah, tak bagi tinggal tanggungjawab. Benda tu tak di-reveal kan, tak ditunjukkan oleh orang. Yelah, nak jaga aib kan. Tapi banyak yang berlaku di sekeliling kita. Orang lelaki, sebab tu ada soalan yang kau tulis itu apa dia? Perempuan independence akan susah untuk lelaki macam mana? Ada. Dia Yang ada soalan lepas ni sebenarnya aku nak cakap pasal wanita independen punca lelaki hilang credibility sebagai pasangan untuk dan benda tu faktor putus cinta. Macam tu. benda tu memang wujud. Tapi kalau nak tanya aku, bagi aku perempuan ni memang independence. Wak dia lepas kahwin pun perempuan akan independence, tetapi bagi aku dia tetap perlukan seseorang juga di samping dia, sumber kekuatan dia. Bukan nak kata sampai kahwin pun ada juga lelaki ni kurang, macam dia tak boleh buat banyak kerja, ambil anak pergi sekolah ke, apa lagi, buat kerja rumah dan sebagainya. Orang perempuan boleh dalam masa sama dia berkerjaya, dalam masa sama dia buat kerja rumah. Kita tengok, sebab tu aku kata dia orang ni independent, orang perempuan ni independent. Dan keadaan macam tu lah kadang-kadang yang buatkan orang perempuan ni dia macam malas nak berkahwin kalau yang belum kahwin. Sebab dia dah ada segala-galanya, dia ada duit, dia ada rumah dan sebagainya. So kita fikir benda logik dah, kenapa nak kahwin kan bila dia dah ada segala-galanya. Ikut logik perempuan cakap lah kan, yang ada keadaan yang macam tu. Tapi itulah nak kata benda tu ada betulnya juga. Orang lelaki kena cakna dengan benda yang macam tu dan kena buat satu perubahan lah untuk diri. Bukan setakat sebut nak berkahwin semata-mata lah. Berbalik kepada topik yang sama lah kan, ataupun benda yang dalam skop yang sama. Contohlah kalau kau diberi situasi yang mana kau punya tunang ataupun pasangan kau ataupun kau punya isteri mempunyai pendapatan yang melebihi daripada kau sendiri sebagai seorang suami kan. So apa yang kau rasa? Adakah ianya menjadi sebab ataupun asbab untuk kau jadi rasa insecure tu? Mungkin ada, of course ada. Tapi kalau kau sendiri apa yang kau akan buat dalam situasi tu? Adakah kau macam agak, yelah ada orang gunakan alasan untuk dia buat something yang tak elok dalam perhubungan dia. So kalau kau macam mana? Aku mudah je, sampai sekarang aku ajar diri aku yang duit pasangan kita is duit pasangan kita. Jangan sesekali ganggu duit pasangan kita lah. Dan kita sebagai orang yang dah berkahwin, kita ada tanggungjawab bagi nafkah dan sebagainya, bagi lah setakat mana kita mampu. Insecure bagi aku Nurin memang akan rasa lah. Betul. Tapi macam mana kita nak faham, macam mana kita nak bagi tahu benda tu dekat pasangan kita. Komunikasi. Kalau boleh faham each other, it's okay lah bagi aku. Macam family aku sendiri, mak aku gaji tinggi pada ayah aku. Tapi bila ada komunikasi, bila ada macam apa orang kata, common sense ke apa, macam saling tolong menolong lah timbal balik ni. Ada kalau isteri rasa macam ni tak apa saya boleh tolong, okey ni suami kata tak apa awak nak tolong, tak apa nanti yang ni saya tolong bayar, okey je. Dia lebih banyak kepada komunikasi lah yang ni. Ya. Alright. So aku rasa macam aku tak nak ambil masa yang lebih lah. So untuk to be wrap up, sebab aku, kalau boleh aku nak macam kita punya session ni short and sweet. Aku tak nak sampai 2 jam. So untuk kau sendirilah, apa kata-kata akhir untuk orang yang susah sangat ataupun dia mungkin ada viewers kita yang masih sedang mengalami putus cinta. Mungkin dia orang punya harapan tu untuk ke jenjang pelamin ataupun umur bayi kita ni memang tengah fasa aktif kan, mencari pasangan dan sebagainya. So somehow dia akan rasa penat, somehow dia akan rasa macam sakitnya lah putus cinta ni kan. So untuk kau sendiri, apa kata-kata akhir kau untuk orang-orang yang masih lagi struggle kan, untuk move on dan sebagainya? Baik. Kata-kata terakhir kepada yang masih lagi berusaha untuk mencari pasangan hidup kan, bagi aku teruskanlah mencari. Mencari bukan dengan keadaan yang desperate atau sebagainya, tapi cuba untuk dalam masa yang sama buat benda lain juga, tambahkan ilmu, penuhkan dulu benda-benda yang sepatutnya dipenuhi, benda-benda yang common lah, wajib kewangan kita, perancangan kita
Lepas tu dalam masa yang cuba untuk berkawan dengan orang lain, tak ada masalah pun. Tapi bukan dalam keadaan yang desperate lah, terlalu mencari cinta yang sepatutnya didahulukan oleh benda yang lain dulu. Itu je lah kot, macam aku pada pening ni. Faham. Alright, so saya rasa apa pun perasaan kita bila kita berdepan dengan situasi-situasi yang macam kita anggap benda tu menjadi disadvantage ataupun mendatangkan keburukan je lah. Perasaan persetujuan tu bukan perasaan yang perasaan yang positif. Dia dikategorikan sebagai perasaan yang negatif. Jadi sekiranya anda terus menerusan berasa stuck dalam perasaan yang sama, cari support system anda semula dan dapatkan sesi counselling. Cari tempat yang sepatutnya untuk anda keluarkan ataupun ekspresifkan perasaan anda supaya anda tidak terus stuck dalam perasaan tu. Sebab anda sendiri tahu level anda sendiri tahu anda okey ataupun tidak, right? So apa-apa pun saya nak ucapkan terima kasih untuk viewers dulu yang masih lagi bersama dengan kita daripada awal sehingga akhir ataupun tiba-tiba baru nak masuk. Alright, so dan saya nak ucapkan terima kasih juga untuk saudara Muaz, Mak Muaz kita. So sebab sudi meluangkan masa pada hari ini. Saya tahu Muaz sebenarnya penat kan, ada program pagi tadi dan sebagainya. So terima kasih sebab sudi despite dengan apa benda yang jadi, tak boleh nak buka kan. Dah orang pakai hand sanitizer tak boleh nak buka pula TV kan. Tapi tak apa, itu benda-benda yang benda-benda luar kawalan kita. So kalau ikutkan podcast pun bukan kalau kita simpan dekat konti-konti radio pun dia bukan boleh nampak muka pun. So tapi tak apa, yang penting adalah konten tu sendiri kan, pengisian-pengisian yang dikongsikan oleh Muaz sendiri itu amat kita hargai lah. Alright, so ada apa-apa lagi Muaz nak sharekan untuk kita tutup sebelum kita tutup? Tak ada lah. So terima kasih jugalah Nurin dan tim Impact semua kerana menjemput saya yang tak seberapa ni. Minta maaf anda tersalah silap, terkurang kata terlebih bicara kan. Semoga yang mana menonton, yang tanya soalan semuanya dipermudahkanlah segala urusan tu, terutamanya dalam mencari pasangan hidup lah. InsyaAllah Allah akan bawa lah ke jalan yang kita semua nak berkahwin. So kita minta Allah permudahkanlah. Baik. Amin, insyaAllah. Dan semoga Cik Muaz pun dapat ke jenjang pelamin, dapat meneruskan perkahwinan dan perkahwinan itu bahagia sehingga akhirnya, insyaAllah. Amin. So Amin. semoga dipermudahkan. So good luck untuk menjadi bakal suami dan menjadi seorang bapa akan datang, insyaAllah. Right? So itu sahaja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih. Bye. Thank you Nurin. Okay, thank you. Alright. Bye.